Salam sejahtera kepada Puan Mastika dengan para sekalian. Kali ini kami ingin membentangkan tentang tugasan kami, yaitu dalam kemahiran komunikasi dalam. Untuk bahagian pengenalan, komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan maklumat dalam pendidikan. Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan berkesan. Komunikasi juga merupakan proses pertukaran idea, maklumat dan perasaan yang melibatkan penyampai dan penerima. Komunikasi sangat penting semasa melakukan PDP. Hal ini kerana dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. Di samping itu juga dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. Selain itu juga dapat membina hubungan yang positif antara guru dengan pelajar serta dapat meningkatkan motivasi dalam pemahaman para pelajar dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, komunikasi adalah merupakan kata kunci yang sangat berkesan untuk menyampaikan kejayaan semasa melakukan PDP. Guru juga perlu menguasai berbagai bentuk jenis komunikasi dan hal ini dapat meningkatkan teknologi interaksi dan minat sesama pelajar. Jadi untuk dalam rancangan pengajaran harian tahun 6, jadi ini adalah rangka saya untuk dalam pengajaran harian tahun 6. Jadi dalam aktiviti kami, yaitu dalam rutinnya di sini adalah daripada segi bahan BBM, menggunakan aplikasi meeting itu Jitsi, dan adanya kami menggunakan daripada segi pembuatan video yang telah disediakan dari paparan di YouTube yang mereka telah sediakan untuk membuktikan tentang video pendek. Dan untuk dalam aktiviti yang kami buat ini adalah tentang utamanya dalam teka-teki dalam bergambar dalam pelajaran dalam talian, yaitu daripada secara individu. Dan juga dalam penutup kami akan diberikan untuk membuat rumusan dan mengulangi semula memberi bahasa kepada maksudnya. Dan akhir tugasan kami akan memberikan kepada mereka diupload kepada Google Classroom. Jadi penerangan di sini dalam teknik penerangan dalam di sini ialah komunikasi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam PDPC, yaitu pengajaran bahasa Melayu dalam tahun 4 yang bertemakan peribahasa, yaitu guru menggunakan strategi komunikasi yang sangat sesuai, yaitu komunikasi berlaw dan model komunikasi Laswell. Jadi kedua-dua ini yang menarik untuk menyampaikan pengajaran yang lebih menarik. Jadi modal komunikasi ini menekankan beberapa elemen, yaitu menggunakan mesej saluran dan menerima, mesej sumber, mesej saluran dan menerima. Dalam kelas tahun 4, guru juga bertindak sebagai sumber dan mesej disampaikan merangkumi pengertian peribahasa. Jadi kita ambil peribahasa yang contohnya yang saya telah berikan, yaitu bagai au dengan tebing, bagai isi dengan kuku yang telah dikatakan dalam video tersebut, dan memberikan video pendek, gambar dan soal jawab lisan dan menjawabkan pengajaran. Saya Esther Florence akan membentangkan dan memberi penerangan tentang video simulasi mengajar saya, yaitu untuk RPH tingkatan 3. Pada tarikh yang ditetapkan, saya telah menjalankan satu simulasi pengajaran secara dalam talian melalui platform Google Meet. Tajuk pengajaran yang saya sampaikan ialah kata ganda, yang merupakan salah satu topik dalam komponen tata bahasa. Simulasi ini dijalankan sebagai sebahagian daripada tugasan latihan mengajar, dan saya telah memilih untuk menggunakan model komunikasi Berlo sebagai asas komunikasi dalam penyampaian pengajaran. Dalam sesi ini, saya menggunakan slide PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar utama. Slide tersebut mengandungi penerangan ringkas dan jelas tentang definisi kata ganda, jenis-jenisnya, serta contoh-contoh yang sesuai dengan tahap pemahaman pelajar. Saya turut menyelitkan beberapa soalan secara ringkas secara lisan untuk menggalakkan interaksi dua hala antara saya dan pelajar, yaitu rakan yang turut serta dalam simulasi tersebut. Berdasarkan model Berlo, saya bertindak sebagai sumber, menyampaikan mesej dalam bentuk kandungan pengajaran melalui saluran, yaitu suara, slide visual dan menggunakan Google Meet.
Penerima pula ialah pelajar yang mendengar, memahami dan memberi maklum balas semasa sesi berlangsung. Interaksi yang berlaku menunjukkan bahawa komunikasi berjalan secara berkesan dan dua hala, seperti yang digariskan dalam model tersebut. Secara keseluruhan, simulasi pengajaran ini berjalan dengan lancar dan membantu saya meningkatkan keyakinan serta kemahiran dalam menyampaikan pelajaran secara dalam talian. Walaupun terdapat sedikit kekekalan dari segi pengurusan masa dan capaian internet, saya berpuas hati kerana objektif pengajaran tercapai. Saya juga menyedari kepentingan merancang mesej pengajaran dengan jelas serta menggunakan bahan visual yang menarik bagi mengekalkan perhatian pelajar. Simulasi ini membuktikan bahawa dengan perancangan yang baik, pengajaran dalam talian masih boleh mencapaikan keberkesanan yang diharapkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi rancangan pengajaran harian tingkatan 5, untuk seinteraksi selama 3 minit, murid akan ditunjukkan gambar ibu bapa sambil meminta mereka untuk fokus belajar pada hari ini untuk menunaikan impian ibu bapa mereka. Seterusnya, murid tersebut akan dipertontonkan dengan satu sedutan video di sebelah gambar ini tadi. Video ini merupakan sedutan video saja, arti hidup bererti. Setelah selesai, murid tersebut akan ditunjukkan tajuk pembelajaran pada hari kemudian. Objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan akan diterangkan juga kepada murid. Jadi, ada 3 bahagian aktiviti pembelajaran iaitu selama 25 minit iaitu aktiviti langkah 1 adalah membaca saja arti hidup bererti dengan menggunakan intonasi yang sesuai berdasarkan sedutan video bacaan saja. Iaitu berdasarkan video tadi, murid akan mencirikan atau mengajukan intonasi sajak tersebut dengan menggunakan bahan dalam set induksi. Beberapa orang murid diminta untuk membaca sajak arti hidup bererti dengan menggunakan intonasi yang tepat. Kemudian murid lain memilih bacaan yang paling sedap didengar atau hampir tepat dengan bacaan sajak sebenar. Setelah selesai membuat pilihan, murid yang dipilih akan diberikan ganjaran. Kemudian, semua murid menyatakan sama ada mereka berjaya mencapai kriteria kejayaan pertama atau sebaliknya sebelum beralih kepada kriteria kejayaan yang kedua. Okey, Langkah aktiviti yang kedua adalah mengenal pasti masalah dalam sajak arti hidup bererti, iaitu secara bertulis dengan menggunakan peta buih, di mana murid diminta membentuk kumpulan. Satu kumpulan tersebut akan terdiri daripada 5 orang. Dalam kumpulan, murid diminta mengenal pasti masalah yang terdapat dalam sajak arti hidup bererti dengan menggunakan peta buih. Setelah selesai, setiap wakil kumpulan akan diminta menerangkan masalah yang dikenal pasti. Penerangan hendaklah kreatif, menarik dan meyakinkan. Setelah selesai, murid tersebut akan menyatakan sama ada mereka telah berjaya mencapai kriteria kejayaan yang kedua atau sebaliknya sebelum beralih ke kriteria kejayaan yang terakhir. Bagi aktiviti langkah 3 adalah menyenaraikan 3 penyelesaian masalah untuk masalah dalam sajak arti hidup bererti secara bertulis dengan menggunakan ayat yang lengkap. Iaitu setiap peta minda tadi akan diambil dan ditampakkan pada papan tulis. Jadi setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 cadangan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam peta buih tadi. Dengan menggunakan ayat lengkap, setiap kumpulan akan diminta untuk menunjukkan jawapan pada papan tulis, iaitu di sebelah peta buih masing-masing. Setiap kumpulan akan bergerak dalam kumpulan untuk ke depan bagi menyemak setiap ayat yang ditunjukkan tadi. Perkara yang perlu disemak iaitu jawapan yang relevan, bahasa yang gramatis dan idea yang matang. Pada masa ini, murid juga membuat penilaian terhadap semua hasil kerja tersebut. Setelah selesai, semua murid akan diminta kembali ke tempat asal dan menyatakan sama ada mereka berjaya mencapai kriteria kejayaan ketiga atau sebaliknya. Jadi untuk penutup pembelajaran selama 2 minit, murid tersebut akan menghuraikan atau merumuskan isi pembelajaran pada hari ini. Kemudian, murid tersebut akan menyatakan pencapaian pembelajaran dalam pengajaran kelas pada hari ini. Pencapaian murid boleh ditunjukkan menggunakan traffic light, sama ada merah, kuning atau hijau bagi menunjukkan kefahaman mereka terhadap keseluruhan isi pembelajaran pada hari ini. Jadi itu sahaja. Untuk penerangan Komsas, sajak erti hidup bererti ini
dirangka dengan merujuk kepada dua model komunikasi utama, iaitu model komunikasi Berlo dan model komunikasi Laswell. Pendekatan ini bukan sahaja memperkukuh keberkesanan penyampaian ilmu, tetapi juga dalam memastikan murid menerima, memahami dan mengaplikasikan maklumat yang disampaikan dalam konteks yang bermakna. Menurut model komunikasi Berlo, proses komunikasi terdiri daripada 4 elemen utama, iaitu sumber, mesej, saluran dan penerima. Dalam konteks RPH ini, guru berperanan sebagai sumber maklumat yang menyampaikan isi kandungan saja dengan berkesan. Guru tidak hanya menyampaikan fakta, malah guru juga menggunakan intonasi, nada suara dan ekspresi semasa membaca saja supaya usaha menghidupkan mesej yang terkandung dalam teks tersebut. Kualiti penyampaian guru akan mempengaruhi sejauh mana murid memahami dan menghayati sajak yang diajar.